Dunia ni adalah tempat tumpangan untuk sementara, akhirat julah yang kekal selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita berbakti kepada Allah SWT. Kejayaan manusia sejauh mana manusia mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Salah satu perintah Allah yang utama iaitu menuntut ilmu. Salah satu ilmu yang paling utama ataupun yang paling dituntut, yang awal-awal disuruh oleh satu orang Islam dipelajari, iaitu ilmu tauhid, dan kemudian ilmu fikih, kemudian ilmu tasawuf. Baik, jadi belajar pula, hendaklah kita belajar berkitab. Kenapa? Sebab kita tak jumpa Rasulullah SAW, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in, tabi'ut tabi'in rahimahumullahu ta'ala. Lalu mereka meninggalkan kitab-kitab mereka dalam bahasa Arab. Tak pandai bahasa Arab, maka kita bacalah kitab-kitab Melayu, sama ada terjemahan langsung daripada kitab Arab ataupun ambilan sumber-sumber daripada kitab Arab. Salah satu kitab Melayu yang mudah, bahasa Melayu Johor Riau, kitab idaman penuntut pada menghuraikan yang kusut ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya Penggal yang pertama. Ambilannya atau sumbernya pun tidak kurang hebatnya, iaitu satu daripada kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, yang kedua kitab Al-Bayjuri, kitab Arab, yang ketiga kitab Bujarimi Iqna', juga kitab Arab, ya. Matla'ul Badrain kitab Melayu. Baik, muka surat 31, tayammum dan syarat-syaratnya. Ya, dia ada sabdu pada mim yang kedua, pada mim yang pertama, tayammum. Perkataan tayammum itu asal maknanya qasad, iaitu sengaja. Firman Tuhan, wala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, janganlah kamu sengaja pilih yang hodoh-hodoh daripada harta kamu untuk memberi orang. Nak hadiahkan dekat orang, bagi yang cantik-cantik. Wah, bagi yang hodoh-hodoh, dah second hand, dah dipakai. Bukan second hand, dah triple hand dah. Ni dah tak pakai, ambil lah. Wah, bagi orang tak pakai. Biasa baju lah, baju tak pakai tu, dah koyak sana koyak sini, dah sendat sana sendat sini, bagi orang. Kalau sendat tu boleh ampun lagi, saiz kan, mungkin ada budak yang kecil boleh pakai lagi muat. Yang koyak tu jahitlah dulu, buat bagi orang. Yang koyak rabak tu dah tak payah bagi orang, itu buat kain buruk aja kat rumah, buat alas kaki dah. Kalau kurang cantik, alah ustaz, seluar dalam takkan nak buat apa lap kaki, nanti orang buat pijak-pijak pun malulah. Ya jahit sikit lah, biar tak jadi bentuknya tu, biar tak jadi seluar tu lagi. Jahit tu kan, perca-perca dikoyak-koyak sikit, jadikan perca, jadi taklah nampak tiga segi tu kan, orang nak pijak pun seram. Baik, jadi nak bagi hadiah ataupun nak bagi sedekah dekat orang, biarlah yang cantik-cantik dengan yang hodoh-hodoh. Baik, sama. Dan maknanya pada syarak, itu ayat tu direct tu tuan-tuan, terus terang situ. Tak ada sembunyi tu. Dan maknanya pada syarak tayammum tu apa dia? Iaitu menepuk debu tanah ke muka. Tepuk debu tanah, bukan tanah. Tanah ditepuk. Itu nak jadi askar tu di hutan, Itu pun bukan pakai tanah tu, pakai minyak ada tu, khas tu kan. Debu tanah ke muka dan dua tangan. Ganti daripada wuduk atau mandi sunat atau mandi wajib lah, dengan syarat-syarat yang tertentu. Baik, satu, nota kakinya. Sandarannya firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum marda, hingga fatayammamu sa'idan tayyiba, sadaqallahul azim. Saya tak bacakan bismillah sebab tak tahu ni surah yang ada bismillah ataupun tidak. Mungkin kena tanya imam lah. Imam mungkin tahu. Artinya bagaimana telah lepas di bahagian bab bersuci. Oh, diambil daripada bab bersuci, Sama, ayat yang sama
digunakan untuk tayammum. Adalah syarat meluluskan seseorang itu bertayammum 6 perkara. Boleh tak saya nak bertayammum ustaz? Boleh. Macam mana? Sebelum nak bertayammum kena ada 6 syarat. Alah, nak tayammum pun 6 syarat ke? Nak kahwin dengan Puteri Gunung Ledang aja ada syarat. Ya tak? 7 syaratnya. Syarat yang pertama, 7 dulang hati nyamuk. Mampus. Mana nak cari? Dapat juga tu dalam cerita, tak tahulah kisah benar ke tidak. Tapi masyhur ceritanya tu kan. Mulut ke mulut sampai jadi filem. Filem lama ada, filem baru ada. Dapat pula tu, yang tak dapat cuma darah putera sahaja. Boleh tu boleh, tapi matilah semangkuk. Baik. Dulu mana ada orang derma darah. Semangkuk anaknya, darah anaknya habis, matilah. Mana ada orang derma darah dulu. Baik. Jadi tayammum pun ada syarat. Benda tu senang tapi ada syaratnya. Pertama, ada uzur dengan sebab musafir. Uzur tu kekecualian lah. Bukan uzur tu maksudnya sakit saja, tidak. Kekecualian dengan sebab musafir, iaitu dalam perjalanan atau sakit. Biasa kita dengar uzur tu sakit. Ada juga uzur tu maksudnya selain sakit, kekecualian. Maksudnya syarat membolehkan seseorang itu bertayammum mahu ada 2 sebab. Pertama, tiada air, sama ada dalam perjalanan atau dalam kampung. Jalan ke tak berjalan, memang tak ada air, boleh bertayammum untuk wuduk dan mandi wajib. Disebut khas musafir, kenapa? Kerana biasa dalam masa itu payah dapat air. Kalau zaman cerita asal dulu, kalau berjalan susah dapat air. Pasal apa? Dulu airnya daripada tasik, sungai dan sebagainya. Kalau berjalan dia tak jumpa. Kalau jumpa dia jumpa, kadang tak jumpa. Tapi kalau zaman sekarang dah banyak tempat seluruh Malaysia lah. Selagi ada jalan raya, selagi ada RNR, selagi ada rumah orang, adalah air. Orang masuk hutan tu payah juga. Kalau tak jumpa sungai, susah juga. Mungkin nak dapat air kat mana? Kalau cerita, kalau komando masa saya keluar 40 hari kemarin, ada keluar dengan seorang komando. Komando bulan puasa masa tu. Komando punya cerita punya hebatlah, pengalaman depan mata saya sendiri. Bukanlah maksudnya kita orang keluar 40 hari kat hutan, tidak, kat masjid. Tapi duduk-duduk tu kan, ada lipan besar ibu jari. Dia punya besar. Dia punya lebar dia kan. Panjang dia dalam sejengkal gitulah. Itu kalau kena tak tahulah. Pernah nampaklah depan mata saya. Lalu sebelah komando, pap, gitu aja. Dia pap dengan tangan, dia tepuk pakai tapak tangan, pap kat kepala, ambil kakinya, baling keluar, dah selamat. Yang nampak, yang tak nampak dah. Yang nampak saya, ini nama komando ni. Tak ada rasa takut, tak ada, tak ada. Komando tu tengok gitu aja, lipan, pap kat kepala, ambil kaki, buang ke belakang, dah. Tak payah kecoh-kecoh. Kita jangan main-main, ke salah tekan. Tekan kakinya, kepalanya balik, pap, sengat, payah pula kan. Itu kemahiran juga tu. Baik, sambung. Ni panjang sangat, nanti kan lupa pangkal dia. Dah sampai ujung, pangkalnya lupa ni kan. Baik. Jadi biasanya tak dapat air. Asal masalahnya. Sekarang dah dapat air, senang. Yang kedua, sakit tak boleh kena air. Dia dalam kampung tak berjalan, tapi sakit dia tak boleh kena air. Doktor tahulah. Ni awak luka jangan kena air. Kalau kena air ni makin teruk. Kan? Contoh aksiden ke apa kan, luka tak boleh kena air. Lagi apa? Macam-macam lah. Biasa luka, apa jenis luka, kalau kena air dia makin teruk. Bagaimana dinyatakan dalam syarat yang keempat. Nanti dia bahaskan dalam syarat yang keempat. Maknanya yang pertama ada keuzuran. Yang kedua, masuk waktu sembahyang dengan yakin. Kalau ambil wuduk, kita boleh ambil wuduk sebelum masuk waktu. Tapi kalau tayammum, kena masuk waktu dulu baru tayammum. Tak boleh macam kita ambil wuduk sebelum azan kita dah ni kan. Orangnya warak, bagus,
Bukan kata sembahyang nunggu dia, tidak, dia nunggu waktu sembahyang. Ya tak? Sebelum masuk waktu dah ambil wuduk, dah siap-siap di masjid surau. Ya tak? Dah duduk ke masjid. Tapi kalau tayamum kena tunggu masuk waktu dulu. Dari itu tidak sah tayamum bagi orang yang syak. Dia syak ni 50-50. Dah masuk ke belum? Sama banyak dah masuk dengan belumnya tu, sama banyak dia punya keyakinan hati. Tak sah. Adakah sudah masuk waktu atau belum? Tak sah. Sekalipun kebetulan sudah masuk waktu. Tapi sebab hati dia yang tak yakin, bahana hatinya yang tak yakin, orang Jawa ngomong saking tak pasti, tak yakin, tak boleh. Dia kena yakin. Yang ketiga, mencari air lebih dahulu di mana tempat ia berada dari kawan-kawannya, dan dikeliling tempat itu yang diagakkan ada air sejauh sampai didengar suara menjerit. Dia punya jauh itulah lebih kurangnya. Nak tahu macam mana suara menjerit lah. Suruh anak ke siapa dalam 10 meter kan. Oi, dengar tak? Dengar. Pergi 20 meter 100 meter kan. Oi, tak ada respon lah, tak dengar lah tu. Contohnya lah. Baik. Jadi cari air dulu, bukan kat rumah tak ada air terus tayamum, tidak. Mana tahu rumah awak je tak ada air, tentang paip bojor kan. Bukan, jangan kita ingat ni air tak ada, satu kampung ni tak ada air biasanya. Tapi kena cek juga, mana tahu awak punya paip yang bocor, orang lain tak bocor. Macam juga elektrik kan tak. Jangan kita ingat rumah kita blackout, satu kampung blackout, tak mesti. Kadang kita punya box tu kan, elektrik box tu yang short ke apa kan, cicak ke apa dalam tu. Baik, jadi kena cek, tanya, rumah kau ada air? Tak ada. Barulah dah tak ada air, paip tak keluar, tangki pun tak ada, lagilah kan. Kalau air tangki ada, kena pakai air tangki lah. Ada orang dia tak pakai tangki, pasal apa? Malas, takut bertakung lah apa, nyamuk ke apa kan. Padahal benda tu kena pastikan bertutup je lah. Baik. Dari satu dia geli lumut. Bersimpan je kan lumut, tanak. Baik, kena cari air dulu. Yang keempat, uzur memakai air. Tak boleh pakai air. Umpama takut badannya jadi binasa atau hilang manfaat anggotanya, atau takut hendak pergi mengambil air disebabkan ada binatang buas. Dia ada telaga tapi telaganya dekat-dekat dengan hutan. Hutan pula ada harimau lain, ada beruang lain, macam-macam. Atau ada musuh. Musuh binatang buas tak ada, musuh ada. Macam manalah Atau takut hartanya kena curi. Kes kecurian tinggi, blacklist punya tempat. Contoh mana? Kalau dekat sini Kempas Bukit Kempas tu kan banyak rumah besar-besar kan, tapi kalau dia jual tu harga murah-murah. Pasal apa? Kes kecurian sangat banyak dan kerap. Kemudian yang kedua, bukan kes kecurian, ada satu rumah tu kan yang kat kawasan Kilang-Kilang tu kan, kosong besar tu. Tapi tak pernah ada orang duduk, dah lama tinggal. Ada pernah nampak orang nak renovate, tak lama dia baru bersihkan, lepas bersihkan 2-3 hari tak bersambung. Mungkin ada yang duduk kat situ tak bagi manusia duduk. Aku dah duduk sini, tak ada kau cek tempat lain kan. Agaknya lah dua je sebab dia. Kenapa murah sangat? Rumah besar, harga murah. Macam harga rumah 2 bilik, rumah 3 bilik, 4 bilik. Sebab rupa-rupanya dah banglo pula tu, sama macam teres 2 bilik harga. Rupa banyak kes kecurian dan juga dah berantulah senang cerita. Baik. Atau kena rompak jika ditinggalkan. Orang banyak harta risau. Tapi orang banyak harta zaman sekarang tak adalah sampai buat telaga kat luar. Ini ceritanya dululah ni agaknya. Baik, yang kelima,
ada air di sisinya tetapi ia berhajat kepada air itu untuk minum bagi dirinya atau binatang peliharaannya. Bila kucing ni, saya kucing banyak ni 10 ekor. Kalau air satu tangki ni memang untuk saya minum dengan kucing-kucing saya je. Jadi dibolehkan. Kalau tak nanti mati kucingnya. Binatang peliharaan sekalipun untuk masa akan datang, dibenarkan. Yang keenam, tanah yang suci berdebu, tiada mustakmal. Tiada mustakmal maknanya tidak pernah digunakan untuk wuduk, basuhan, wuduk tayamum lah. Tayamum kali pertama memang tayamum sekali aja, tayamum, dan juga tak pernah digunakan untuk tayamum lah. Tiada mustakmal. Termasuklah segala jenis tanah sekalipun, apa-apa tanah boleh. Kerana sekalipun tanah kerana ubat, seperti batu kawi yang ditumbuk. Ni saya tak pernah jumpa, mungkin orang lama tahu, yang pengalaman. Batu kawi yang ditumbuk ni untuk apa pun tak tahu, boleh cari, boleh tanya, mungkin doktor tahu ke. Dan yang dibakar selagi belum jadi abu, boleh. Maka tiada sah tayamum dengan tanah yang bercampur dengan kafur. Kafur, tanah kapur, batu kapur tak boleh. Batu kapur tu memang banyak abu dia kan. Macam kapur sekolah tu kan, tak boleh. Dia itu tak boleh. Debu tembikar. Tembikar ni bekas air daripada tanah liat. Dia daripada tanah liat, dia ada debu dia, tak boleh buat tayamum, tak sah. Bila tembikar tu dibuat daripada tanah liat, daripada tanah tu ada debu lah. Tapi dah jadi tembikar, kalau dia berdebu tak boleh buat tayamum. Itu dibuat daripada tanah tu. Kalau dinding ni ada simen apa semua ni, dia ada habuk dia ustaz. Itu bukan debu tanah, bukan habuk tanah. Itu debu kulit sel mati kau. Habuk lah. Dia bukan debu tanah, habuk, tak boleh. Alah, dia kan ada abu juga ni. Apa abu tanah? Ni abu tanah ni. Aircon tanah tak masuk ni. Lagi apa? Dinding kapal terbang. Orang naik kapal terbang tak ada air konon-kononnya. Sapu kat dinding kapal terbang, cermin kapal terbang. Tak boleh. Akan ada habuk dia. Itu habuk, bukan habuk tanah tu. Tak boleh. Lagi apa? Macam-macam lah. Yang penting dia tu bukan daripada tanah secara langsung. Dia mesti mau debu tu daripada tanah langsung. Tu tanah tu projek tu kan. Tapi jangan yang basah lah. Basah tak ada debunya. Geli ustaz. Dah macam mana? Kalau tak nak pakai ni, sediakan air lah. Ini pun kalau tak ada air, bukannya disuguh. Baik. Debu tembikar tak sah. Pasir yang tiada debu, pasir pun tak sah kalau tak ada debu. Kalau pasir ada debu boleh lah. Baik. Debunya bukan tanahnya. Debunya tu pun kena hati-hati, bukan tanahnya, debunya. Baik, apabila berlaku pada seseorang uzur dengan sebab tiada air atau sakit dan ada syarat-syarat yang lain itu, apabila ia hendak sembahyang, wajib ia bertayamum kerana mandi hadas. Yang ini jika ada. Sama ada bersetubuh suami isteri ataupun yang keluar darah haid nifas, maka ganti mandi hadas tu dengan tayamum pertama, dan kerana wuduk ganti daripada air untuk mengharuskan sembahyang. Yang kedua untuk wuduk. Jadi 2 kali mandi hadas. Mandi hadas 2 kali tayamum, dan seumpamanya sahaja, tidak untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Dia ganti untuk mengharuskan sembahyang, bukan mengangkat hadas pun. Itu sebab niat dia tak ada mengangkat hadas, niat dia tayamum, dan bukan untuk menghilangkan najis. Dia tak menghilangkan najis, debu tanah ni. Baik. Dan syaratnya tanah tu mustakmal pun tak boleh, apatah lagi kalau mutanajis. Mutanajis apa? Kena najis. Kan tanahnya je bau tai ayam, ini dah tak boleh.
Baunya reng-rengan ngono kok. Wih, pojok ah. Pojok kat ngono ah. Ni yang bersih betul. Bersih bau tanah tu tak apalah, bau tanah. Baik. Jadi kena ada 6 syarat ini, Ada uzur masa waktu, mencari air lebih dahulu. Maknanya 6 ni kena adalah. Baik, fardu tayammum. Fardu tayammum itu 5 perkara. Biasanya kat Malaysia kita jarang kena, Kalau tak ada air pun akan ada catuan air, Kalau catuan air pun tak ada, memang tak lamalah kerajaan tu. Biasanya kalau kat Malaysia, insya-Allah lah air itu akan dapat juga, Baik, kemudian fardu tayammum. Fardu tayammum itu 5 perkara. Pertama, niat mengharuskan sembahyang atau tawaf, atau menyentuh mushaf, yakni Quran dan sebagainya. Lafaznya nawaitu tayammuma li istibahati fardhis salati. Sahaja aku bertayamum kerana mengharuskan fardu sembahyang. Ingat yang Melayu pun jadilah. Sahaja aku bertayamum kerana mengharuskan fardu sembahyang. Bukan mengangkat hadas, bukan. Bila dia niat demikian, bolehlah ia sembahyang untuk satu fardu dan beberapa sunat. Maknanya kalau nak sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat boleh. Kemudian sembahyang zuhur 4 rakaat boleh. Kemudian sembahyang ba'diyah zuhur 4 rakaat boleh. Kemudian nak sembahyang asar tak boleh. Kena ambil tayammum lain. Atau katanya nawaitu tayammuma listibahatis salati. Artinya sahaja aku bertayammum kerana mengharuskan sembahyang. Sama tak dengan atas, sahaja aku bertayamum kerana mengharuskan sembahyang atau fardu sembahyang. Yang atas ada fardu sembahyang. Kalau tak sebut fardu sembahyang, bolehlah ia sembahyang sunat sahaja, tidak boleh sembahyang fardu. Jadi kena ada fardu sembahyang. Sahaja aku bertayamum kerana mengharuskan fardu sembahyang. Jadi kena ingat baik-baik. Terlupa dah tayamum, terlupa, alamak fardu terlupa, kena ambil lagi lah. Baik, jadi senang cerita, benda tak selalu buat. Andai kata terkena, tengok kitab dulu. Kang dah macam bedak dah muka tu, dah tebal macam tu, asyik lupa aja. Tak pas-pas lagi tayamumnya. Baik, khutbah Jumaat hukumnya macam sembahyang fardu. Untuk khutbah satu tayamum, kalau imam lah. Untuk sembahyang Jumaat satu tayamum lagi. Ni khas untuk imam. Sebab apa nama ni, makmum nak wajib dengan khutbah, tapi wajib dengan khutbah tu tak wajib kena ada apa nama ni wuduk ataupun tayamum, tak. Yang makmum tadi wajib satu kali saja tayamum untuk sembahyang Jumaat dan sunat-sunatnya, qabliyah atau ba'diyah. Imam kena satu tayamum untuk khutbah, satu tayamum untuk sembahyang fardu Jumaat dan sunat-sunatnya. 2 kali. Kena tunggulah imam. Apa imam lambat? Satu tayamum untuk khutbah, tunggu imam tayamum untuk sembahyang Jumaat pula. Baik. Yang kedua, memindahkan tanah ke tapak tangan dengan ditepukkan kedua-duanya kepada tanah yang berdebu. Tepuk pada tanah 2 kali tepuk, pap. Sekali untuk muka, bukan pap, minta maaf. Tepuk sekali, pap untuk muka. Nanti kan sekali lagi untuk tangan, bukan pap, minta maaf. Baik. Jadi kalau caranya, kali pertama tepuk pap tu untuk muka. Maksudnya ada perbuatan memindah, pukul atau tepuk, tidak mesti. Mesti ada perbuatan memindah, pukul atau tepuk tak mesti. Tak tepuk boleh Ustaz? Boleh, gitu ajalah. Tepuk pap, satu baju kena sekali tayamumnya. Tak tepuk pun boleh, tapi afdal tepuk lah. Dari itu sekiranya ditahankan tapak tangan kepada angin yang bertiup membawa debu. Saya tak nak sentuh Ustaz. Sorry lah Ustaz, saya memang orang yang hygiene Ustaz. Sorry to say,
I'm sorry to say. Sorry pun tak kau. Jadi saya pakai angin je boleh tak Ustaz? Dia angin ni bertiup ni angin kuat. Dia tiup debu tanah tu. Dan lekat debu itu pada tapak tangannya nescaya mencukupi dan memadai. Boleh. Memadai dan mencukupi. Boleh. Yang penting pindah daripada tanah kepada tapak tangan. Thank you very much Ustaz. Yes, you're welcome. Because I'm hygiene people lah. Yalah, suka tinggal lah. Yang penting sah. Yalah, hygiene people pun nak tayamum juga kan, semayang juga. Baik. Boleh dibenarkan. Yang penting dia berpindah. Tepuk tak mesti. Yang afdal tepuk lah. Dan lagi tidak mesti 2 kali tepuk, kerana kiranya tidak rata dengan 2 kali, kenalah ditambah beberapa kali. Tersebutlah kitab Bujarimi juzuk 1 muka surat 236. Maknanya 2 atau lebih. Tak boleh kurang daripada 2. 1 tepuk untuk muka, nanti 1 tepuk lagi untuk tangan. Yang ketiga, menyapu debu yang telah lekat pada tapak tangan dengan tepuk yang pertama itu ke muka. Dan tidak wajib menyampaikan debu-debu itu hingga ke celah-celah rambut atau janggut sekalipun nipis. Dia tak macam air wuduk tu. Malahan sunat pun tidak, kerana kesukaran, bukan macam air. Terus terang je ayat dia. Yang keempat, menyapu dengan tepuk yang kedua ke kedua-dua tangan serta siku. Inilah sahaja anggota tayammum, tidak payah sapu kepala dan sapu kaki macam wuduk. Dan yang kelima, tertib, iaitu wajib sapu muka dahulu, kemudian baharu sapu kedua-dua tangan. Sama ada tayammum kerana hadas kecil atau hadas besar, atau kerana mandi sunat atau lainnya. Bukan mandi wajib aja, mandi sunat pun boleh dengan tayammum. Maknanya digantikan. Baik. Jadi caranya, debu tanah dah ada, tanah yang berdebu, tepuk kali pertama. Biar bunyi sikit tepuk kan. Jadi tepuk tu sapu dekat muka, atas sampai bawah. Kawasan muka lah. Kawasan muka kena lebihlah sikit. Jangan kurang. Cuma tak perlu diselat-selat pada janggut ataupun rambut. Janggut atau rambut lebat macam mana pun tak perlu diselat-selati. Sapu gitu je. Cuma kawasan muka tu biar lebih macam wuduk. Lebihkan. Baik. Dah habis. Kemudian tepuk lagi sekali yang kedua untuk tangan. Untuk tangan ni boleh buat macam ni kalau nak 2 kali tepuk sahaja. Mula-mula bahagian bawah. Bahagian bawah 4 jari tu daripada kelengking sampai telunjuk, itu bahagian bawah tangan kanan. Pakai tangan kiri tu sapu kat bahagian tangan kanan. Kemudian yang ibu jari baki tu bahagian atas. Sah tak saya punya tayammum? Ada cincin, tak sah. Buka dulu cincin. Jadi tepuk tu tak kisah, tapi sapunya tu tak kena. Kena buka, tepuk sekali lagi. Yang tadi tak dikira. Tolak markah. Baik, 4 jari bahagian bawah, kemudian ibu jari atas. Siku tak kena Ustaz? Kena ni tadi. Awak yang tak nampak. Ya? Perut tangan dah ada. Dia dah ada. Dia tak payah. Masa tepuk tu dia dah kira lah. Kemudian yang tangan kanan punya debu ni tadi kan belum kena apa-apa. Sama juga, 4 jari daripada kelengking sampai telunjuk kat bahagian bawah, ibu jari sampai atas. Dia dah tak perlu. Boleh tepuk yang tempat yang sama. Dia muka tadi kan. Tadi dah tepuk untuk muka. Jatuh, kata jatuh kan, belum pakai lagi. Jadi dia tak mustakmal. Masa sapu jangan sapu kat situ, nanti jatuh kat situ jadi mustakmal. Sapu alihkan tempat lain. Kemudian yang
baki tu tepuk sikit lah. Kalau tak tepuk pun dia sikit je, tak banyak. Macam air. Jadi tepuk tempat yang sama, yang tadi tu dia mutlak lagi. Jadi melekat kali kedua tu. Yang baki tu sikit, tak banyak. Dia bercampur dengan yang tu, dia tak mustakmal lah. Kemudian sapu. Dah selesai. Dah, itu aja. Tadi nampak macam sampai 5. Yalah, dia bahaskan sampai 5 tu supaya sampai tertib tu. Rukunnya tu kan, fardunya. Pengamalannya tu senang saja, macam tu saja, tak susah. Dah masuk Isyak, cepat betul azan insya-Allah. Dia sambung. Baik, kita sambung sunat tayammum. Sebelum tu terlupa. Tadi belum niat. Jadi ulang balik. Tak sah semua tadi. Pasal apa? Tak niat. Dia kena niat dulu. Saja aku bertayamum kerana mengharuskan fardu sembahyang. Muka. Muka. Kemudian kali kedua, cincin dah buka. Bawah, kemudian atas. Bawah dan atas. Susah lah Ustaz. Susah awak tepuk banyak kali lah. Senang, awak memang tak boleh tepuk sekali ni awak ni. Tangan kiri dulu lah tepuk. Tepuk dulu boleh. Kali kedua tu kan tepuk. Sapu lah. Sapu tu kan. Kemudian tepuk lagi. Kalau banyak tepuk, sekali awal lah tepuk berapa kali, yang penting rata. Ya? Itu sunat. Nanti kita masuk sunat-sunat tayammum. Baik, masuk sunat-sunat tayammum. Sunat-sunat tayammum itu banyak juga. Setengahnya membaca Bismillahirrahmanirrahim tatkala menepuk tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyapu muka dari atas sarut ke bawah. Kalau bawah ke atas boleh, tapi sunat atas bawah. Kalau bawah ke atas masuk hidung sikit nanti. Dia sapu tangan kanan dahulu, kemudian tangan kiri. Saya nak kiri dulu Ustaz, sekati awak lah. Ini sunat. Kenapa awak ni suka yang terbalik-terbalik ni? Biarlah Ustaz, sah kan? Ya sekatilah. Mencabut cincin pada tepuk yang pertama. Tepuk pertama sunat cabut cincin. Kenapa? Sebab dia bukan nak sapu bahagian cincin tu, nak sapu muka. Tetapi tepuk yang kedua wajib dicabut cincin itu. Tepuk yang kedua wajib cabut. Kenapa? Sebab nak kenakan bahagian yang bercincin tu tangan. Cepat-cepat sembahyang tu. Sebaik-baik sampai sahaja tayammum itu. Lepas tayammum terus sembahyang. Jangan tunggu lama-lama lagi. Renggangkan jari ketika menepuk debu itu. Sunat renggangkan jari. Saya tak nak renggang, saya nak rapat. Sekatilah. Awak memang suka terbalik. Agaknya awak lahir songsang. Ya Ustaz. Yalah, memang patutlah kata. Baik. Renggangkan jari ketika menepuk debu itu, membaca doa seperti doa wuduk dan lain-lain. Dah lepas tayammum baca doa seperti wuduk. Kan? Lepas habis ambil wuduk biasa kita baca doa kan. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi sama, tayammum pun baca. Kemudian habis pembatal tayammum. Batal tayammum dengan 3 sebab. Pertama, segala perkara yang membatalkan wuduk ialah juga membatalkan tayammum. Pertamanya tu merangkumi semua perkara yang membatalkan wuduk. Jadi kita ulang kaji sikit yang perkara yang membatalkan wuduk. Jangan ingat kentut aja batal wuduk. Banyak. Ada berapa? Ada sebab-sebab berikut. Ada berapa sebab-sebab berikut tu? Keempat, kelima, keenam. 6 sebab batal wuduk. Pertama, keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Kedua, tidur. Ketiga, hilang akal. Keempat, bersentuh atau tersentuh lelaki perempuan yang bukan mahram. Suami isteri batal sembahyang. Saya dah kahwin dengan dia lah Ustaz. Iya, batal. Hukum batal tu tetap batal. Tu kata upacara membatalkan sembahyang. Itulah jadinya. Kalau tak jadi upacaranya. Awak ni batal tak? Batal.
tapi tak haram. Kalau yang belum kahwin haram pegang, batal semayang dan haram. Batal semayang tu tak apa lagi, haramnya tu itu lagi berat. Batal semayang boleh ambil semayang lagi, haramnya tu tak terhapus melainkan dengan taubat. Baik, jadi belum kahwin jangan sentuh-sentuh. Tengok boleh tak? Tengok pun jangan lama. Boleh macam tu, insya-Allah, mudah-mudahan boleh aja. Itulah, susah dengan senang aje lah. Zaman sekarang belum kahwin jangan sentuh. Wah, bukan kata sentuh, dating, jalan sana jalan sini. Ni tak apa, ni naik kereta kita tak buat apa-apa, kita tempat orang ramai. Macamlah aku ni tak pernah muda. Aku nak bohong mak bapak dia. Alah, hai kau ni. Tempat orang ramai, tempat perginya tempat orang ramai. Sebelum pergi tempat orang ramai tu kan tempat tak ada orang. Perjalanannya tu lagi kat kereta. Kalau macam tu naik motor pun tak boleh, rapat sangat. Dah senang jangan keluar, datang rumah je nak jumpa. Baik, yang keenam, memegang atau menyentuh lubang dubur manusia. Jadi sentuh kemaluan depan, sentuh kemaluan belakang. 6 perkara. Sama juga kalau buat 6 perkara tu batal juga tayammum. Yang kedua, mengetahui ada air pada orang yang bertayammum kerana tak ada air sebelum masuk mengerjakan sembahyang atau tengah menyebut Ra Akbar. Baru Allahu Akbar ada air, ada orang jerit. Kau ni, aku baru Akbar belum lagi kau dah sebut air, dah batal tayammum aku. Dia memang saja. Mana air? Tak, ni tadi kau ngasam tampar je orang macam ni. Orang tu apa tayammumnya dah batal, rupanya dia cakap tadi ada air. Sabar je lah. Sekalipun air itu sedikit cukup buat untuk seorang. Yang kedua pula, Allahu Akbar ada air. Kau jangan tipu. Mana air? Ni ada, tapi untuk saya je. Kau ngasam betul. Sabar je. Boleh tak? Sedang yang bertayamum itu ramai. Semua yang ramai itu batal sebab kau menjerit ni seorang. Demikian juga waham ni apa nama ni 70% syak, zon, waham. Syak 50-50, zon kuat. Waham ni 30%. Dia rasa macam ada air, rasanya tu berapa banyak? 30% je, lebih kurang lah kalau nak dipersenkan. Dalam kitab tak sebut persennya, tapi lebih kurang macam tu. Keyakinan ada air tu sikit, lebih kurang 30%. Ada air, seperti dilihatnya ada pasukan pengembara datang menuju ke tempat ia berada, atau dilihatnya kunang-kunang, disangkanya air. Satu di situ dalam bahasa Arab disebut sarabun, iaitu rupa berkelip-kelip di atas jalan waktu panas. Saya agak kunang-kunang. Kalau yang betul bahasa Melayu lain daripada kunang-kunang saya ikut. Kunang-kunang ni binatang tu kan. Apa nama tu? Binatang kunang-kunang tu, firefly tu. Mungkin dia terlupa apa perkataan yang sesuai. Dia macam bayang-bayang air tu, apa nama dia entah? Ya? Fata Morgana. Ni pun saya baru tahu ni. Saya ambil pengajian bahasa Melayu kat UKM. Baru tahu Fata Morgana. Ingatkan Fata Morgana tu lagu nasyid tu aja. Indah Fata Morgana. Rupanya itu Fata Morgana. Cahaya matahari tu kan ada macam tu kan. Itulah dia kata kunang-kunang. Kunang binatang tu. Kata Haji Fata Morgana. Disangkanya air. Dia tengah sembahyang menghadap pula macam tu, nampak batal apa tayammumnya. Ini semua membatalkan tayammum. Jadi kalau macam tu, sembahyang tengok bawah, jangan tengok tempat lain. Sembahyang suka tengok tempat lain, ya tak? Kalau tengok tempat sujud mana nampak semua tu. Dan tak ada orang dengki, ada air, selamat. Ni ada yang dengki lah, mata tengok lain sembahyang, ya tak? Baik, adapun orang yang bertayammum, tu sebab saya teringat cerita bab tengok apa lain dalam sembahyang ni. Ada jemaah surau Ulu Tebrau belakang ni kan, Firdaus Ulu Tebrau tanya, Ustaz, apa hukum kalau baca dia tak hafal Quran, jadi
apa nama, Quran besar dibeli, kemudian pacakkan tu kan, dibaca semayang, Allahu Akbar, baca khatam satu Quran setahun. Siapa membaca tu? Subuh, maghrib, isyak, zuhur, isyak taklah, zuhur, asar taklah. Jadi khatam setahun. Jadi nak apa hukumnya Ustaz? Bagaimana sembahyangnya? Jadi saya pun katlah kitab Sabil Muhtadin, perkara melihat dalam sembahyang tu apa yang patut dilihat. Dalam kitab Sabil Muhtadin, muka surat dia juzuk 1 kalau tak silap. Nantilah ada masa saya bacakan. Dalam sembahyang sunat melihat tempat sujud daripada awal sembahyang sampai akhir sembahyang, kecuali ketika tahiyat akhir ataupun tasyahud akhir, iaitu pada ketika menyebut asyhadu an la ilaha illallah, jari naik. Masa illallah tu jari naik, tatkala tu sunat melihat jari telunjuk. Saya ingat Ustaz, juling mata saya. Alah, mana bukan sampai, bukan tengok tepi macam tu. Sampai juling macam itu. Itu masa kahwin kemarin. Masa apa nama? Bersanding. Itulah tak suruh bersanding. Islam tak bersanding, bersanding. Menjeling-jeling, juling-juling, juling, menjeling-jeling. Baik, jadi masa tahiyat akhir atau tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah, tatkala sebut illallah tu naik jari. Tatkala itu sunat tengok jari sampai bila? Sampai habis apa nama, sampai beri sampai nak beri salam. Sampai habis tahiyat nak beri salam. Jari nak turun tak? Jari tak ada suruh turun. Memang macam tu aja. Tapi kalau orang turun, batal tak semain? Tidaklah batal. Cuma tak buat apa yang afdal lah. Jadi sunat melihat tempat sujud dari awal sembahyang sampai akhir, sampai tahiyat itulah. Maka kalau dia lihat lain daripada itu tempat sujud, maknanya dia tengok bacaan apa Quran besar tu masa berdiri, maka ulama hukumkan satu makruh yang beratlah, makruh, tak sampai haram, tak batal sembahyang, makruh, dan ringan sikit khilaful aula, menyalahi yang utama. Jadi kalau dah tak hafal Quran, ya baca aja surah Qul huwallahu ya Qul huwallah. Ya nak inna a'tayna ya inna a'tayna. Nak buat macam mana? Dalam kampung tu ini yang paling terror. Yang paling terror inna a'tayna. Ya tak apa. Ingatkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan sama kan? Inna a'tainakal kautsar. Tak apalah. Quran juga. Habis nanti makmum tak sempat baca Fatihah. Tu sebab makmum bukan makmum, imam sunat selepas baca Fatihah, selepas amin, maka imam sunat menunggu makmum membaca Fatihah. Ini pun jemaah daripada surah Ulu Tebrau juga tanya, jadi saya kongsikanlah sekali. Antara imam dengan makmum ini biasanya lain tempat, lain caranya, lain padang, lain belalang. Jadi cara yang dalam kitab macam mana? Imam baca Fatihah, kemudian amin. Amin tu macam mana panjangnya Ustaz? Alang-alang sebut sekali lah. Amin. Nak baca A2 min 6 ke nak baca A6 ke min 6 macam mana Ustaz? Alang-alang sebut baca sekali lah. Yang saya belajar tajwid begini Ustaz. Aminah ke amini ke aminu? Amin. Tapi na biasa tak disebut. Apa kita padam. Dalam kitab Sabil Muhtadin ada beberapa cara sebutan amin selepas imam baca Fatihah. Iaitu yang pertama A2 harakat, min 5 atau 6 lah. Cara yang kedua buat sini je lah. A6 min 6, maknanya 5 atau 6, 5 atau 6, panjang dua-dua, senang. Saya buat gini je, senang. Cara yang ketiga saya lupa, sama ada 2 ataupun
Sini tapi rasanya bukan 62 lah, mungkin 22. Ini saya lupa bukan pangkah, tak pasti. Baik. Jadi yang masyhur yang mana? Yang afdal. Dalam kitab Sabilul Muhtadin yang masyhur di kalangan ulama. Masyhur di kalangan ulama, imam baca amin selepas Fatihah yang ini. Yang ini boleh juga. Tetapi yang afdal atau yang masyhur di kalangan ulama yang ini. Yang nak baca 26 tak ada masalah. Tapi jangan sampai mengatakan yang 66 ni salah. Ini salah ni, tak ikut tajwid. Tengok tajwid kan 2 ni. Betul tak? Lagi satu masalah, kalau dia nak mengajak makmum menyebut A ni 2, sampai dia sebut ni kadang tak sampai 2. Waladdallin, amin. Punya nak suruh orang ikut A2, sampai dia punya A pun tak sampai 2. Tantah 1 pun tak sampai, setengah. Jadi dalam kitab yang afdal atau yang masyhur di kalangan ulama ialah A6 min 6. Amin. Kenapa? Sebab kan ada pahala. Siapa-siapa makmum aminnya sama dengan imam, salah satu cara diampunkan dosa. Malaikat pun sama-sama amin. Kalau A nya pendek, tak sempat makmum nak ngikut sama. Baik. Imam baca Fatihah, kemudian amin. A6 min 6. Itu kalau nak yang afdal lah, yang masyhur. Kemudian ketika imam baca Fatihah, makmum diam dan dengar bacaan imam. Kalau makmum nak baca sama-sama dengan imam, boleh, sah, tapi tak afdal. Itu bukan yang afdal. Ni cerita afdal. Cerita tak afdal kau suka tingkau lah nak baca bila. Tak. Ni cerita yang afdal. Imam baca Fatihah, makmum diam, amin sama-sama dengan imam. Tapi tunggulah imam A dulu. Waladdallin. Imam sabarlah dulu. Imam baru nak tarik nafas. Dia baru tarik nafas tu dah. Sabar je lah. Saya banyak kali kena tempat lain lah, bukan sini. Aku ni lah belum lagi. Makmum lain keliru. Ni suara imam ke suara makmum? Imam ni baru nak tarik nafas. Sabarlah dulu. Ya, aku ambil 6 lah, kata. Aku ambil 6. Sabar. 6 aku pun panjang. Baik. Jadi lepas amin bersama imam, maka tatkala itu imam pula sunat diam, pertama diam, ataupun baca Fatihah secara perlahan sekali lagi, ataupun yang ketiga zikir. Zikir. Saya biasa ambil yang zikir. Kalau saya tak dengar Fatihah makmum, saya zikir biasa 3 kali. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 3 kali. Kalau saya dengar bacaan Fatihah imam tak sampai lagi, baru siratal lah, saya tambah lagi 1 lah. Jadi 4. Sama ada diam, baca Fatihah ataupun zikir, sekadar Fatihah makmum. Baik. Yang pertengahan lah, ada juga makmum yang baca panjang. Ada juga makmum yang pendek sangat. Pendek yang sah macam mana baca Fatihah? Ya ikut tajwid lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Fatihah yang pendek yang sah. Pendek daripada tu tak tahulah nak cakap sah ke tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tak tahulah. Tak tahu. Saya tak berani nak cakap apa-apalah. Fikir sendirilah. Baik. Jadi ketika dah habis sekadar Fatihah tu tadi, maka ketika itulah imam sunat membaca surah
Ketika itu imam baca surah, makmum sunat mendengar imam membaca surah. Jadi pahala tu saling bahagi membahagi. Imam bagi peluang pada makmum, makmum bagi peluang pada imam. Saling berbahagi pahala. Untuk mendapat yang afdal lah. Ya tak? Kita dah penat-penat tekan nafsu. Orang lain duduk rumah, tengok TV, makan ke apa ke, baca surat khabar. Ya tak? Kita datang surau. Nak sembahyang berjemaah kena tet lah, kena apa scan apa semua kan. Kena bawa sejadah. Kang balik, Kang basuh sejadah, baju semua basuh. Basuh Ustaz? Saya basuh. Basuh. Mandi. 5 waktu pergi masjid 5 kali lah mandi SOP. Yang main-main. Nyawa. Baik. Jadi dah susah-susah payah macam ni kok tak nak ambil yang afdal, dia rugi toh. Jorong ngomong dah susah-susah kok piye toh kuih. Ya tak? Dah susah-susah tu biarlah yang terbaik kita buat, ya tak? Kereta nak yang mahal, yang terbaik, nak X50. Wah, kena langgar orang di kanan kiri pun tak ada masalah. Kalah Honda Accord, ya tak? Langgar Myvi mati oi. Dengar tak berita tu? Macam saya duduk seorang-seorang je dengar berita je. Dengar X50 tengok dia punya test tu kan, puap daripada tepi pun okey lagi lah. Kereta nak X50, rumah nak yang banglo yang kualiti apa semua. Takkan sembahyang tak nak yang kualiti, je tak? Baik. Jadi kalau makmum imam baca surah pendek pun tak ada masalah. Katalah imam baca bukan kata surah paling pendek inna a'tayna lah. Lepas tu Allah. Saya tak nak baca inna a'tayna, tu masih panjang, saya nak pendek lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Itu pun masih panjang, 3 huruf. Saya nak 1 huruf je. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Allahu akbar. Makmum tak ada masalah. Pasal apa? Dah siap baca Fatihah. Kalau imam tak tunggu makmum baca Fatihah, tak payahkan kul huwallah, tak payahkan inna a'tayna, kuliah ke idza ja pun kadang-kadang belum habis Fatihah lagi. Boleh sempat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan habis. Bismillahirrahmanirrahim. Kejar-kejar makmum, siap makmum. Itu laju. Kadang tersalah, terikut bacaan imam. Imam suara sedap. Dekat ni Masjid Bandar Sri Alam, mungkin ada anak kepada jemaah agaknya kan, belajar tahfiz Quran, hafaz Quran, dan sedap suaranya, merdu. Tapi itulah bab imam tu dia mungkin belum sampai maklumat pada dia kan, belum belajar. Jadi dia lepas Fatihah terus baca surah, merdu suaranya, ya Allah sedapnya. Kita nak baca Fatihah terikut-ikut, itu kira okey lagi. Tak baca Fatihah, sangking merdunya tu, aku dah baca Fatihah belum tadi, dah rukuk ni, alamak, macam mana? Kan. Jadi banyaklah perkara-perkara. Ada orang kata gini, satu lagi sebab Ustaz, nanti kalau imam terlupa bacaannya, contoh qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Kita berhenti sekejap. Berapa kali aku baca, bila nak habis ni? Panjang pula. Rasa kuliah pendek, tak panjang sangat. Ni ayat akhirnya apa ni? Terlupa pula. Adakah ketika itu makmum sunat membetulkan imam atau tidak? Yang saya belajar dulu, yang saya ingat Ustaz Suakam kata sunat makmum ni betulkan imam. Rupa-rupanya buka kitab belajar tak disunatkan pun makmum betulkan imam. Kalau nak betulkan imam juga boleh, tapi niat zikir. Kalau dia niat membetulkan, batal sembahyang dia. Dia kena ada niat zikir. Begitu juga kalau lupa makmum imam lupa rakaat, makmum nak sebut subhanallah tu, itu sunatlah.
tapi dengan niat zikir. Dia subhanallah, dia tak ada niat zikir, batal sembahyang kau subhanallah. Imamnya sah, kau yang tak sah. Dia kena belajar lah, kena belajar. Nampak sikit. Alah, itu saya dengar ni kan masyhur Ustaz. Ya masyhur, tapi masyhurnya tu niatnya tu rupa kena ada niat zikir. Macam juga apa nama ni, kita tengah sembahyang kat rumah, orang bisa assalamualaikum. Betul disalamnya. Kum tu kita tengah sembahyang. Jadi boleh kita sebut subhanallah tapi niat zikir. Tak niat zikir batal juga sembahyang. Kita nak beritahu yang kita tengah sembahyang lah. Baik. Jadi dalam kitab tak sunat makmum membetulkan bacaan imam ataupun memperingatkan bacaan imam. Jadi pandai-pandai imam lah. Siapa suruh kau tak fokus? Ingat, tak ingat dah rukuk. Ada dua cara, terus rukuk. Yang kedua baca surah lain. Dah tak ingat? Surah kuliah tak ingat. Al-Baqarah aku ingat. Baca Al-Baqarah. Jangan baca banyak, 5 ayat sudahlah. Baik. Jadi itu tadi apa ceritanya sampai panjang tu tadi. Itulah dia bila sampai ujung tu pangkalnya lupa mana. Panjang sangat melencongnya. Ini tak boleh jadi GPS ni. Sesat semua jadinya ujungnya. Baik. Jadi itu tentang sembahyang tentang tayamum. Jadi berkaitan juga dengan sembahyang tadi, tentang makmum tadi. Jadi kalau apa nama ni, sambung sampai mana tadi ya? Ya? Pembatal tayamum. Dah habis Baru yang kedua. Baik, yang kedua mengetahui ada air pada orang yang sembahyang. Baik. Maka orang yang mengetahui ada air dan sebenarnya ada air wajib mengambil wuduk dan sembahyang. Dan orang yang waham tadi tu demikian juga waham ia ada air seperti dilihatnya pada pasukan. Jangan tengok lain, fokus. Itu dia dia punya point tu tadi. Kau tengok lain tu nampak kunang-kunang tu tadi, tu fata morgana. Adapun orang yang bertayamum kerana sakit dan seumpamanya tidak batal tayamumnya dengan melihat air, pasal dia bukan bertayamum sebab tak ada air, dia tayamum sebab sakit. Jadi tak batal tayamumnya. Maka orang yang mengetahui ada air dan sebenarnya ada air wajib mengambil wuduk dan sembahyang. Dan orang yang waham itu setelah ia mencari didapati tidak ada juga air, kenalah ia bertayamum sekali lagi dan sembahyang. Jangan sampai waham, kena yakin 100%. Tentang lepas atau gugur fardu orang yang sembahyang bertayamum kerana tiada air, ada huraian. Jadi ni insya-Allah kita sambungkan datanglah. Saya pun suara macam nak nangis dah ni. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca bersama ni jadi manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum.